tak kenal dengan Kak KM atau Liana Rosli, anak kepada pelakon veteran Norma Damanhuri. Dia sering menjadi bualan hangat netizen, berikutan gemar muncul dengan aksi dan kelakuan yang membuat ramai orang menggelengkan kepala. Selamat datang ke channel Kak Ponti TV. Hari ini Kak Ponti TV akan menyenaraikan 10 kontroversi pengasas jamu Sweet Dara iaitu Liana Rosli, juga dikenali sebagai Kak KM. Sebelum anda terus menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe channel Kak Ponti TV dan tekan butang loceng untuk lebih banyak lagi video yang menarik. Meskipun menerima banyak komen negatif berbanding positif, pemilik kepada produk kecantikan Sweet Dara itu sama sekali tidak mengendahkan hal tersebut, malah sering tampil lebih berani terutamanya dalam usaha mempromosikan produk miliknya. Kontroversi yang ke-10 ialah aksi makan aiskrim yang dilakukan oleh Kak KM dan juga pelakon Ikram Dinsley. Sekitar tahun 2018, Kak KM dan pelakon Ikram Dinsley dikecam netizen kerana didakwa beraksi panas ketika mereka sedang menikmati aiskrim. Menerusi video berdurasi 60 saat itu, Kak KM dan juga Ikram sengaja membuat aksi panas ketika menikmati aiskrim dan dimuat naik di Instagram Kak KM. Video tersebut dipercayai dirakamkan ketika mereka berdua mengunjungi majlis malam berinai rakan selebriti di Kuala Lumpur. Pada mulanya, Ikram Dinsley yang lengkap memakai blazer dan bersongkok dilihat sedang menikmati aiskrim kon, sambil itu diusik oleh Kak KM. Tidak lama selepas itu, Kak KM pula menunjukkan cara menikmati aiskrim konnya sambil disaksikan oleh Ikram Dinsley sebelum Kak KM dilihat dengan sengaja melagakan punggung ke arah aktor berkenaan. Tidak habis di situ saja, Kak KM kemudiannya dilihat meneruskan aksi gairah tersebut dengan memasukkan separuh daripada kon aiskrim berkenaan ke dalam mulutnya sambil menari dengan gembira. Tindakan Ikram Dinsley dan juga Liana itu dilihat jijik oleh netizen apabila mereka meluahkan rasa terkejut dengan aksi tersebut dan meminta kedua-dua selebriti ini bertaubat. Namun begitu, tidak kurang pula ada yang tidak mengambil kisah dan juga menganggap aksi panas itu sekadar hiburan saja. Saya cumi-cumi. Dia tengah gelek pula. Kau tengok tu dia tengah buat apa? Tante itu dah dakil. Dia makan aiskrim sorang-sorang. Geramnya aku. Cumi-cumi lah satu kali. Orang suka sangat cumi-cumi. LV Disney Soul Prince Ciki Positivity Disney Ciki Boom Anjat boboi. Okey, kita tengok siapa jilat aiskrim paling sekali. Okey, kita buat. Jap, cium satu kali dulu. Alamak, lagi pula kita buat. Kau jatuh pula kau. Video, this is the way how to look sexy. Okey, you buat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nasib baik bismillah tak lupa. Wow. Okey, tak apa. Kalau you all dah terliur, kita tengok pula. Wow. You buat apa? You take a traffic. Hebat Kak Jam. Nampak sedap tak? Ini daripada semua Sweet Dara ke? Ada siapa-siapa boleh lawan Kak KM? Cuba cakap. Lanya miam dah miam. Ni buat teruk ah muka. Okey, bye-bye. Cuik dalam. Cuit dalam. Dalam mana? Kontroversi ke-9 pula melibatkan tindakan denda sebanyak RM10,000 oleh pihak mahkamah. Pada bulan September 2020, usahawan kosmetik sensasi yang juga anak kepada pelakon veteran Norma Damanhuri iaitu Liana Rosli atau Kak KM menerusi laman Instagramnya menegaskan produk di bawah jenamanya selamat untuk diambil. Kenyataan itu dibuat Liana atau juga dikenali sebagai Kak KM apabila dibanjiri dengan pelbagai persoalan dan komen mengenai keselamatan produknya selepas media tempatan melaporkan anak kepada Norma Damanhuri ini didenda sebanyak RM10,000 oleh Mahkamah Magistrate. Walau bagaimanapun, kesalahan tersebut menurutnya bukanlah kerana faktor berbahaya, sebaliknya atas kesalahan memiliki produk tanpa kelulusan Kementerian Kesihatan Malaysia atau KKM untuk jualan. Namun begitu, menerusi hantaran seterusnya, Kak KM tidak menolak terdapat pihak yang cuba mensabotase perniagaannya ketika produk sedang laris di pasaran. Mahkamah telah menjatuhkan hukuman terhadap Ros Azlin 46 tahun selepas wanita yang juga kakak kepada Kak KM mengaku bersalah atas pertuduhan yang disabitkan ke atasnya. Mahkamah turut memerintahkan
sedangkan Ros Azlin selaku orang kerjasama dipenjara 4 bulan sekiranya gagal membayar jumlah denda itu. Mengikut pertuduhan, Ros Azlin didakwa memiliki sebanyak 99 paket produk KM Sampah Cleans untuk jualan di Subang Jaya pada 11.20 pagi 21 Januari yang lalu. Sabarlah. Sabar, yang kena dakwa aku, bukan korang. Tapi terima kasihlah yang prihatin dekat Kak KM, yang kesian, yang tanya betul ke tadi pagi Kak KM ada dekat mahkamah. Betul, tak salah orang lagi. Macam ni paparazzi ambil gambar aku, seronok. Tapi aku pun confused tadi nak buat peace ke nak buat apa tak tahu kan. Sebab kita tak bersalah. Sebab yang pasti bukan Sweet Dara, bukan jamu Kak KM yang punya pasal ni. Yang punya pasal produk Kak KM lagi satu. Hal-hal pasal lambat keluar kelulusan Kak KM. So benda tu tak ada apa, dah settle. Syukur Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Memang dipermudahkan. Yelah, kawan pula polis ramai. Yang menunggu kat luar pun ramai. Ni semua sebab laki kau. Kak KM nak bagi tahu kat sini, tak payah nak risau. Semua produk Kak KM ada kelulusan. Korang tak payah nak takut, tanpa was-was lagi nak pakai apa pun. Biasalah, bila kau dah kaya, bila kau dah berniaga yang memang maju, laris, tak ada orang boleh beat kau lagi, mulalah datang pengkhianat, datang orang yang dengkikan kau, datanglah biasa. Tapi kita relax kan. Kita tak buat salah apa-apa dengan kau. Tu yang kes yang tu, itu kes yang dulu, yang dah lama, baru sekarang dia nak kemukakan. Tapi tak apalah, kita macam mana pun kita hadap je. Lagipun janji benda dah settle, Alhamdulillah. So korang macam biasa boleh order seperti biasa. Okay, I love you. Untuk kau juga pengkhianat, I love you. Hey. Kontroversi yang ke-80 berkait dengan tuduhan tentang jantina Kak KM. Seorang individu yang dirahsiakan identitinya telah memberi komen menerusi Insta Stories Makcik Puaka mendedahkan identiti sebenar anak pelakon veteran Norma Damanhuri itu, iaitu Liana Rosli atau dikenali dengan Kak KM. Individu tersebut mendakwa Kak KM sebenarnya ialah seorang lelaki kerana aksi terlampau yang sering dipertontonkan dan tidak sanggup untuk dilakukan oleh wanita biasa. Rasanya semua orang mengetahui mengenai Kak KM yang terkenal dengan aksi dan gaya tersendiri bagi mempromosikan produk hingga mencetuskan kontroversi. Malah video yang dimuatnai oleh Kak KM juga sering mencetuskan kontroversi kerana aksinya yang menggairahkan sehingga menampakkan bentuk badan, payudara dan pinggulnya itu. Apapun, kami tidak pasti sama ada kenyataan yang dibuat individu tersebut benar atau sebaliknya. Ini kerana Kak KM sudah pun mempunyai 3 orang anak. Walau bagaimanapun tuduhan tersebut nampaknya tidak benar. Almaklumlah, dalam dunia hiburan, pelbagai dakwaan boleh dilemparkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Kontroversi yang ketujuh melibatkan respon Kak KM apabila cara mempromosikan produknya ditegur oleh PU Amin. Seperti mana yang kita tahu, Kak KM kerap tampil dengan aksi gairah di laman sosial miliknya untuk mempromosikan produk kesihatan dan kecantikan jenamanya sendiri. Setiap gelagat Kak KM berjaya menarik perhatian pelbagai lapisan masyarakat, termasuklah dari golongan agamawan, dan salah seorangnya ialah pencetus Umar Amin. PU Amin menempelak tindakan Kak KM yang mempromosikan produk jualannya dengan cara yang tidak senonoh. Sebenarnya PU Amin telah beberapa kali menegur sikap Kak KM tetapi tidak diambil pusing, dan baru-baru ini Kak KM telah hilang sabar dan meletup dengan teguran yang diberikan. PU Amin mengambil rakaman suara dari salah satu video Kak KM yang marah apabila ditegur dan memuat naik di Instagram pribadinya. PU Amin menjelaskan dia menegur kerana tanggungjawabnya sebagai seorang Islam. Dia juga menjelaskan bukan menyeru netizen untuk memboikot perniagaan Kak KM, cuma melaporkan semua video yang tidak senonoh yang dipamerkan di Instagramnya. Menerusi muat naik tersebut, Kak KM merasakan yang PU Amin cuba untuk menutup periuk nasi dirinya. Menurut Kak KM, duit jamu yang diperolehinya itu digunakan untuk menyara anak-anaknya. Bukan itu saja, Kak KM juga merasakan bahawa PU Amin mempunyai niat jahat dan cuba menjatuhkan dirinya. PU Amin juga disuruh oleh Kak KM menjaga diri sendiri dan keluarga sebelum mengambil tahu masalah orang lain. Manusia nama je Islam, hati busuk. Nak tutup periuk nasi orang. Guna otak lah weh. Kalau kau rasa aku ni jahat, jahil, kau patutnya mendoakan aku supaya aku berubah. Bukannya suruh semua orang nak jatuhkan aku. Mana kepala otak engkau?
Duit jamu tu lah aku nak besarkan anak, nak bagi kau tak payah nak cerita halal haram dengan aku lah weh. Bukan kau lah nak judge aku. Jadi kau tak payah nak sibuk-sibuk. Kau pergi jaga anak bini kau lagi bagus. Itu belum tentu baik tau. Apa yang kau belajar? Cuba kau bagi tahu aku, konon-konon kau tu orang yang terpelajar. Islam ajar kau apa? Suruh ni tutup periuk nasi orang. Ni guna ni. Kontroversi yang keenam melibatkan perbuatan Kak KM mendemonstrasikan cara membasuh alat sulit lelaki menggunakan alat sulit lelaki yang palsu sambil mempromosikan pencuci jenamanya sendiri. Kak KM memuat naik 2 video cara membasuh alat sulit lelaki dengan betul sambil memberi nasihat bahawa lelaki juga perlu menjaga kebersihan alat sulit mereka. Dan seperti biasa, video Kak KM mendapat kecaman daripada netizen yang mempersoalkan halal dan haram rezekinya kerana menggunakan marketing panas untuk melariskan produk. Kontroversi kelima melibatkan aksi-aksi panas terutamanya berkaitan hubungan suami isteri pada malam Jumaat. Memandangkan produk Kak KM merupakan produk kesihatan dalam dan luaran lelaki serta wanita, Kak KM mengambil langkah untuk mempromosikan produknya dengan adegan-adegan panas yang melibatkan hubungan suami isteri. Sejak awal pembabitannya dalam perniagaan lagi, Kak KM sudah menjadikan aksi panas sebagai trademark untuk melariskan jualannya. Awalnya netizen agak terkejut dan mengecam Kak KM bertubi-tubi dengan teknik marketing Kak KM. Tetapi lama-kelamaan teknik marketing Kak KM sudah difahami dan ada sesetengah netizen sudah pun menerima keadaan itu, tetapi tidak kurang juga yang masih mengecam cara Kak KM tersebut. Kontroversi keempat berkaitan pemakaian Kak KM yang agak mendedahkan tubuh. Pernah sekali tular video di YouTube di mana Kak KM dituduh tidak memakai pakaian dalam di dalam sebuah video yang diupload di Instagramnya. Selain itu, Kak KM juga pernah memakai pakaian jarang sehingga menampakkan pakaian dalamnya dan berbikini semasa bercuti. Kak KM berpendapat netizen tidak perlu menghakimi seseorang berdasarkan pakaian dan dia cuma menjadi dirinya sendiri. Anak-anak Kak KM juga turut mendapat tempias dan Kak KM tidak kisah dengan pendapat netizen kerana dia lebih mengenali anak-anaknya. Imej Kak KM mendapat kritikan panas daripada netizen sehingga mereka menuduh suami Kak KM tidak pandai mendidik anak dan juga isteri. Kak KM terus berfikir dari sudut positif dan memberitahu setiap kutukan sebenarnya memberikan rezeki untuk dirinya. Kontroversi ketiga pula tercetus apabila Kak KM bergurau dengan rakan selebriti lain sambil menyentuh tubuh mereka. Antara individu yang terlibat ialah Nur Sajat, Ifa Raziah dan rakannya sendiri. Perbuatan menyentuh Kak KM itu lebih kepada gurauan dan bukannya bermaksud apa-apa. Cuma apabila dipertontonkan di media sosial, netizen menyifatkan ianya tidak bermoral dan tidak senonoh. Ianya juga mengaibkan individu yang disentuh. Abang-abang tu mesti jealous kan korang tak dapat pegang Sajat kan? Ya, bu, ini bukan tetek londe. Ini memang tetek memang fashion macam ni gila. Dia kata you tetek londe? Macam ni padu kau kata londe. Ketat. Korang semua tak dengar tak? Amira ni. Sedap bang. Mari ni. Abang. Cantiknya. Siapa berani pegang macam tu? Kak KM je yang boleh pegang. Wanita saja yang berani kan? Wanita. Sebut orang. Semua orang nak rasa. Tuhan untuk aku. Cara mandi dia ajar. Cara mandi dia macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Gosok. Kontroversi kedua pula disebabkan penggunaan perkataan yang tidak bertapis semasa Kak KM mempromosikan produk. Semasa mempromosikan produk, Kak KM sering menerangkan cara penggunaan produk dan efek jika tidak menjaga kebersihan alat sulit tanpa berlapik. Kak KM menyifatkan perbuatan itu disebabkan dia ingin berterus terang kepada netizen supaya mereka mudah faham dengan penerangan yang diberikan tentang produk dan juga tentang masalah hubungan suami isteri. Netizen berpendapat Kak KM sengaja menggunakan perkataan tersebut untuk mencari publicity murahan dan jika perkataan tersebut tidak digunakan, pengguna masih lagi memahami apa yang ingin disampaikan. Kalau kau bersenyawa, kalaulah tak ada pelincir dia, kau boleh mengakibatkan kemarahan. Nak penceraian. Kalau penceraian, kalau keputihan. Okey. Bukan senang nak bercerai. Kan? Tapi kalau kau dah simpan keputihan kau, lagi-laki kau nak simpan kau buat apa? Tak ada mendatangkan faedah langsung. Dalam kau duduk rumah tak bekerja, tak mendatangkan faedah. Lepas tu dalam kau tiap-tiap hari minta duit belanja. Lepas tu selak-selak kain. Nak simpan kau buat apa kalau
Satu malam entah sebab apa, sekali kau pakai terus hilang keputihan, terus dia firmkan bibir yang mana yang dah leweh dah begini rupanya, nak kalau yang hari malam Jumaat macam merah ni, dia punya macam tu. Dia boleh hilangkan hanyir-hanyir hancing bacin kau. Best sekali dia mencerahkan. Yang tepi celah kau yang berkerak tu, nampak muka elok, putih, rambut blond, kepuk kan, selak. Yang mana satu you sayang. Elok je berkerak abang tengok. Malulah kan. Takkanlah setiap kali kau nak bersama dengan tutup lampu, tahu-tahu mana-mana dia tutup kan. Jadi kita nak main sekarang buka lampu. So sekarang buka lampu tak berani kan kau? Aku berani. Kontroversi pertama melibatkan persembahan penari dengan pakaian mencolok mata di majlis perkahwinan adik Kak KM, iaitu Ayah Rosli. Pada April 2019, tular di media sosial rakaman video persembahan seorang maknya dengan imej yang mencolok mata menari semasa majlis resepsi Ayah dan pasangannya Syahirah Sanusi. Video yang dimuat naik oleh Kak KM di Instastory itu menjadi perbualan hangat netizen. Rata-rata mempersoalkan tindakan keluarga Kak KM yang menjemput penari tersebut yang tidak sesuai dengan majlis perkahwinan. Persembahan yang mencolok mata itu tidak sesuai di majlis berkenaan, memandangkan tetamu yang hadir adalah dari semua lapisan masyarakat, termasuklah kanak-kanak. Ayah Rosli berkata persembahan itu hanya hiburan untuk tetamu yang hadir dan dia berhak melakukan apa sahaja memandangkan ianya adalah majlis perkahwinannya sendiri. Setelah bertubi-tubi kecaman di sana-sini, tempiasnya pasti terkena kepada ahli keluarga lain juga kerana mereka pasti dianggap dengan sengaja merelakan perkara tersebut berlaku. Antara yang mendapat tempias ialah Faris Al-Hajari, iaitu anak saudara kepada Norma Damanhuri dan juga anak kepada Arifah Damanhuri, seorang pelakon senior. Faris memuat naik status di Facebook bahawa dia bersyukur kerana mereka sekeluarga terpelihara daripada kejadian yang memalukan itu. Dia juga menegaskan bahawa ibunya, Arifah Damanhuri dan Norma Damanhuri merupakan adik-beradik, tetapi mereka berdua bukanlah orang yang sama. Kak KM mendapat tahu tentang posting sepupunya ini dan memberi jawapan balas di Instastory-nya. Kak KM mendakwa Faris cuma berpura-pura alim dan mengugut untuk membuka aib sepupu dan makciknya jika mereka keterlaluan. Kak KM juga merakam video untuk meluahkan rasa tak puas hati kepada Faris dan menurut Kak KM, Faris tidak sepatutnya mengeluarkan kenyataan sebegitu kerana mereka mempunyai pertalian saudara dan sering bertemu di majlis-majlis keluarga. Aku tak kisah pun orang luar nak kecam ke, nak Aku tak kisah pun orang luar nak kecam ke, nak kau nak tersungkur ke, aku langsung tak peduli. Tapi bila sepupu sendiri kau nak buruk-burukkan, hello, kau jangan sampai aku buka aib kau Kalau aku buka aib kau makan tak habis. Gila. Jangan bagi aku marah je sekarang ni. Aku ni boleh relax lagi, kan? Depan-depan boleh kau nak senyum, tapi belakang kau main tai kan. Kau jangan cabar aku. Kalau aku sebut nama kau kat sini, aku cerita semua satu persatu adik-beradik kau, mak kau punya kisah. Serius jangan bagi aku marah Orang luar pergi, aku langsung tak heran. Dengan kau, raya jumpa, kenduri jumpa. Sebab kau sepupu. Tapi aku nak mengaku kau sepupu pun aku malu Sebab kau pun malas nak mencarut. Okay, tak apa. Tak ada hal. Kalau berani datang sini lah Kau jangan sampai aku datang rumah kau Aku tunggu kau di mana-mana. Norma Damanhuri selaku tuan rumah meminta maaf dengan kekhilafannya atas persembahan penari yang mencolok mata di majlis itu. Menurut Norma, dia tidak menyangka penari itu akan mengenakan pakaian mencolok mata semasa membuat persembahan sehingga mengundang kecaman dan juga fitnah. Norma memberitahu bahawa penari tersebut sepatutnya membuat persembahan tarian tradisional dan juga tarian Bollywood dan bukannya seperti yang dipersembahkan. Assalamualaikum. Saya Norma Damanhuri terlebih dahulu menyusun 10 jari ingin memohon maaf kepada semua di atas kekhilapan tentang majlis perkahwinan anak anda saya, Ahya dan pasangannya. Untuk pengetahuan semua, sebenarnya
persembahan Purple Doll tu adalah sepatutnya merupakan tarian tradisional, miming, lawak jenaka, gurau-gurau santai dengan tetamu, ala-ala Bollywood. Tapi saya tak sangka pula pakaian dia orang tu keterlaluan untuk majlis perkahwinan. Jadi sekali lagi saya bagi pihak seluruh keluarga ingin memohon maaf di atas apa yang dah berlaku dan akan berhati-hati selepas ini. Saya berjanji dia tak akan berulang lagi. Maafkan saya. Kak KM juga memohon agar netizen berhenti mengecam ibunya kerana dia bimbang kesihatan ibunya terjejas disebabkan tekanan daripada netizen. Penari yang mencolok mata pada majlis itu, Wana Ariana juga tidak terkecuali dalam menerima kecaman orang ramai apabila laman sosial Instagramnya diserang oleh netizen selepas tularnya klip video tarian tersebut. Bagi membalas semua kecaman dari netizen, Wana memuat naik beberapa Instastory untuk membalas kritikan yang diterimanya. Di dalam satu temu bual, Wana memberitahu bahawa pihak tuan rumah sebenarnya yang inginkan pakaian yang lebih mencolok mata, tetapi Wana cuba berpakaian lebih elok daripada yang diminta. Wana menafikan dakwaan bahawa tuan rumah tidak mengetahui persembahan tersebut, bahkan tuan rumah sebenarnya meminta lebih daripada itu. First kali saya nak beritahu yang kami memang dijemput. Oleh keluarga pengantin itulah ya. Ya. Okey. Dan kami memang dah diberitahu untuk berpakaian sebenarnya adalah lebih lagi pada tu. Lebih lucah lagi daripada tu ataupun lebih seksi dari apa yang semua orang dah tengok video yang viral tu. Sebenarnya lebih lagi yang permintaan mereka. Tapi kita tahu ada hadnya. Jadi itu je yang seksi, yang macam tu je yang saya boleh bagilah. Apakah pendapat anda tentang 10 kontroversi yang dicetuskan oleh Kak KM dalam video pada kali ini? Anda boleh tinggalkan komen di bawah dan jangan lupa untuk subscribe Kak Ponti TV untuk lebih banyak lagi video yang menarik.